Di hujung pantai Port Dickson, terletaknya sebuah tanjung dan sebuah bukit yang menghadap ke Selat Melaka. Ia sangat terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah, terutamanya apabila melihat panorama matahari terbenam di bahagian barat Selat Melaka. Manakala di atas puncak bukit, terletaknya sebuah bangunan lama yang diberi nama Rumah Api Tanjung Tuan. Dengan struktur binaannya yang masih gah berdiri, ia telah beroperasi sejak zaman dahulu lagi yang berfungsi sebagai panduan kepada kapal-kapal dagang yang melalui sepanjang perairan Selat Melaka. Walau bagaimanapun, di sebalik keindahan itu terdapat pelbagai cerita seram yang menjadi buah mulut penduduk tempatan selama bertahun-tahun. Menurut mereka, adalah lebih baik menjauhkan diri dari mendekati rumah api ini lebih-lebih lagi pada waktu malam. Ini karena kabar angin yang mengatakan terdapat banyak cerita misteri, bunyi menakutkan, serta pelbagai cerita seram menghantui mereka. Kisah ini bermula apabila Syafiq dan keluarganya datang dari bandar, tiba di kampung berdekatan untuk menghabiskan cuti hujung tahun di tepi pantai. Keluarga Syafiq terdiri daripada Syafiq sendiri, istrinya Aina, serta dua anak mereka, Fahmi dan Mira. Mereka memilih untuk menyewa sebuah chalet yang terletak tidak jauh dari rumah api untuk menikmati keindahan flora dan fauna di sekitar kawasan tersebut. Pada keesokan harinya, mereka menghabiskan masa dengan aktiviti berjalan-jalan di persisiran pantai, bermandi manda, membina istana pasir, dan mengutip cengkerang laut. Apabila hari telah petang, Syafiq yang juga seorang pencinta sejarah merancang untuk membawa keluarganya melawat rumah api Tanjung Tuan sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Walaupun mereka telah mendengar pelbagai cerita tentang rumah api itu, mereka menganggapnya hanya sekadar khabar angin penduduk tempatan sahaja, manakala Aina yang lebih peka dengan perkara-perkara ganjil merasa tidak tenteram. Oleh kerana tidak mahu merosakkan percutian mereka, maka dia mengikut sahaja perancangan suaminya. Setelah selesai aktiviti petang bersama keluarga, Syafiq membawa keluarganya ke puncak bukit untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Angin yang bertiup tenang dan nyaman membuatkan Syafiq sekeluarga semakin bersemangat untuk mendaki. Aina menggenggam tangan Mira dengan erat, sementara Syafiq dan Fahmi berjalan mengikut dari belakang dengan penuh gembira. Akhirnya mereka tiba di puncak bukit dan sempat melihat panorama cantik ketika petang. Kemudian Syafiq membawa keluarganya bersiar-siar di sekitar rumah api. Syafiq mula mengambil gambar bangunan berkenaan. Dia kagum dengan struktur dan reka bentuk bangunan kolonial itu, sementara Aina dan anak-anaknya bermain-main di sekitar kawasan itu. Suasananya tenang dan damai membuatkan mereka terleka, sehingga tidak menyadari yang hari sudah semakin gelap. Keadaan di sekitar hutan mulai terasa sunyi sepi. Hanya kicauan bunyi unggas dan kelawar mula berterbangan. Suasana yang sudah hampir senja dan semakin gelap membuatkan suasana menjadi sunyi dan menyeramkan. Di atas puncak menara rumah api, lampunya telah dihidupkan lalu memancar terus ke arah laut, membelah suasana kegelapan malam yang semakin menjelma. Ketika dalam perjalanan mereka bergerak untuk pulang ke chalet, suasana sekeliling sudah gelap. Hanya terdapat beberapa lampu jalan yang masih berfungsi, dan cahaya bulan pula terlindung dari celahan dahan dan daun-daun pokok yang lebat. Perasaan Aina mula berasa tidak tenteram. Dia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang sedang memerhatikan mereka di sebalik pepohon yang lebat di sepanjang perjalanan turun ke kaki bukit. "Abang, saya rasa tak sedap hati," kata Aina dengan suara rendah. Matanya melilau memandang ke arah hutan di kiri dan kanan jalan. "Jangan risau, sayang. Ini cuma buah mulut penduduk tempatan sahaja," balas Syafiq sambil tersenyum, cuba meyakinkan istrinya.
Ketika mereka berjalan menuruni bukit, tiba-tiba mereka terdengar bunyi tangisan halus yang datang dari arah pokok beringin berhampiran mereka. Tangisan itu semakin lama, semakin jelas kedengaran. Aina berasa seram dan bulu romanya meremang. Aina, Fahmi, dan Mira memeluk kaki Syafiq dan menoleh ke arah hutan. Wajah mereka kelihatan pucat dan ketakutan. "Papa? Papa? Apa tuh?" tanya Mira dengan suara yang ketakutan. Syafiq, yang pada awalnya tidak percaya pada perkara-perkara gaib, mula merasa tidak tentram. Bunyi tangisan itu berterusan, seolah-olah bunyi suara itu semakin jelas dan mendekati mereka. Tidak lama kemudian, mereka terlihat kelibat wanita yang berpakaian putih di atas satu dahan pokok beringin. Rambutnya panjang, mengurai hingga menyentuh tanah. Wajahnya tertunduk, dan tangisannya semakin jelas. Kelibat itu kemudian terbang perlahan-lahan ke arah mereka, seperti melayang di udara. Aina memeluk Mira dengan erat, sementara Fahmi berdiri kaku di sebelah ayahnya, tidak mampu bergerak karena ketakutan. Degupan jantung Syafiq kencang. Dia memberanikan diri untuk melindungi keluarganya. "Kita perlu pergi dari sini sekarang," jerit Aina sambil terus menarik tangan Fahmi. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, kelibat itu mengangkat wajahnya. Perempuan itu memandang mereka dengan matanya terbeliak dan merah menyala. Senyumannya sangat mengerikan terukir di bibirnya yang pucat. Dia adalah Pontianak, makhluk yang diceritakan oleh penduduk kampung. Pontianak itu kemudian terus mengilai, membuatkan keluarga Syafiq menggigil ketakutan. Syafiq tahu mereka mesti bertindak segera. Dengan pantas, dia menarik Aina dan anak-anaknya untuk menyelamatkan diri. Mereka berlari sekuat hati tanpa berpaling ke belakang walaupun terdengar suara Pontianak yang mengilai itu semakin dekati mereka. Ketika mereka tiba di kaki bukit, tiba-tiba angin bertiup kencang. Mereka terhidu bau yang sangat busuk seperti bangkai. Aina tidak dapat menahan ketakutannya, lalu terjatuh, menyebabkan Mira turut terjatuh. Syafiq segera membantu istrinya untuk bangun. Tetapi ketika dia berpaling untuk memanggil Fahmi, dia mendapati anaknya itu telah berhenti berlari. Fahmi berdiri kaku, matanya terbeliak menatap sesuatu di depan mereka. Pontianak itu berada betul-betul di hadapan mereka. Syafiq dan Aina coba memberanikan diri, lalu membaca ayat kursi dan berdoa agar mereka dilindungi. Tiba-tiba sesuatu yang pelik berlaku. Pontianak itu berhenti dan memandang mereka dengan penuh amarah. Dia juga tidak dapat menghampiri keluarga Syafiq. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangnya daripada bergerak ke depan. "Apa yang kau mahukan?" teriak Syafiq. Pontianak itu tidak menjawab, tetapi dia menoleh ke arah rumah api. Lalu kembali menatap keluarga Syafiq dan menangis kesedihan dengan wajah yang penuh kesakitan. Syafiq menyadari bahwa Pontianak itu bukanlah mahu mengapa-apakan mereka. Ia seolah-olah terperangkap di dunia ini dan meminta pertolongan untuk dilepaskan. "Baiklah, aku akan bantu kau," teriak Syafiq, coba memberanikan diri dan berbicara dengan makhluk itu. Pontianak itu merenung tepat ke arah Syafiq. Tidak lama kemudian Pontianak itu terus hilang dalam kabus malam. Syafiq dan keluarganya kemudian bergegas ke kereta yang diletakkan di parkir berhampiran dan terus memandu ke chalet tempat mereka menginap. Pada malam itu Syafiq, Aina, dan anak-anaknya tidak dapat tidur lena. Setiap bunyi kecil di luar membuatkan mereka terjaga dengan ketakutan. Keesokan paginya, mereka terus bersiap dan meninggalkan kawasan itu. Walau bagaimanapun, kisah mereka tentang Pontianak di rumah api Tanjung Tuan tidak berhenti di situ. Syafiq merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh makhluk tersebut, dan Syafiq berusaha untuk memahami lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya berlaku. Setelah pulang ke bandar,
Syafiq mula menyelidiki sejarah rumah api Tanjung Tuan. Dia menghubungi pekerja yang menjaga rumah api tersebut serta penduduk tempatan. Akhirnya, melalui salah seorang penduduk tempatan yang telah dihubunginya, Syafiq menemui satu catatan lama tentang seorang wanita bernama Faridah. Dia merupakan seorang anak penduduk kampung yang sangat cantik. Faridah dipercayai telah dibunuh dengan kejam oleh seorang tentera Jepun di kawasan rumah api tersebut. Dikatakan mayat Faridah telah dicampak dari puncak menara rumah api jatuh ke lereng bukit. Rohnya dikatakan terperangkap, menghantui sekitar kawasan hutan dan rumah api. Syafiq menyadari bahwa Faridah mungkin mencari keadilan dan pembebasan dirinya. Dia kembali ke Tanjung Tuan 1 bulan kemudian bersama dengan seorang ustaz di salah satu pusat tahfiz. Mereka mengadakan bacaan Yasin dan tahlil serta berdoa agar roh Faridah diberikan ketenangan abadi. Setelah selesai, suasana di sekitar rumah api Tanjung Tuan berubah. Angin bertiup lembut dan kawasan itu kembali tenang dan tidak lagi terasa seram seperti sebelumnya. Syafiq merasakan bahwa Pontianak yang menghantui tempat itu mungkin telah mendapat ketenangan yang dicarinya selama ini. Walaupun begitu, rumah api Tanjung Tuan tetap menjadi tempat yang misteri. Bagi sesetengah orang, ia mungkin hanya rumah api biasa yang berfungsi untuk penanda untuk kapal-kapal dagang melalui Selat Melaka. Tetapi, bagi Syafiq dan keluarganya, ia adalah saksi kepada kisah seram yang tidak akan mereka lupakan sepanjang hayat.